Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, bab yang kedua pada menyatakan hati penyakit yang batin. Dalam penyakit batin ini kita telah belajar 3 perkara. Sambungan kita pada kali ini bab yang keempat pada menyatakan dengki. Dengki itu apa dia makna dengki? Tengok. Ini kitab kita ni bagus. Penulis dia ni rahimahullah taala dia panggil manhaji. Dia tulis tengok. Dia letak takrif dulu mula-mula start. Apa makna dengki? Tanda di bawah tu. Bermula dengki itu. Itu sakat itu tu dia nak cerita kepada kita definisi ataupun takrif dengki itu makna apa. Bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Sakat tu tutup kurungan. Selepas itu dia panggil tamatlah dia punya takrif. Apa dia takrif dengki? Dalam kitab kita ni kata apa? Seorang yang cita-cita mengharapkan supaya hilangnya nikmat daripada saudara dia. Bila dia tengok sahabat dia ni, senang dia sekarang ni. Macam mana kita nak suruh hilang nikmat dia ni? Kita khianat pada dia, kita buat fitnah pada dia, kita jatuhkan dia supaya hilang nikmat dia. Maka ini dia panggil hasil perbuatan dengki ni, dia mari banyak macam-macam. Jadi bila dia tengok orang ni senang, dia sakit hati. Dengki ni, hasad ni. Itu dia panggil dengki. Sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Nikmat ni ada 2. Nikmat dunia maksudnya orang tu kaya, tinggi melangit dia punya kedudukan. Nikmat agama pula macam mana? Contohnya seorang ustaz ni baik. Alhamdulillah Tuhan bagi pada dia ada ilmu. Dia mengajar orang-orang pun suka dengar dia sebagainya. Jadi bila orang ni tengok, Allah, saya mengajar orang tak ramai, orang ni mengajar ramai, mula sakit hati, mula dia dengki pada orang, iri hati orang panggil. Jadi sebabnya kesan daripada dengki ni lah, dia akan bawa macam-macam benda lagi penyakit. Dalam bab ni dia akan bawa kesan daripada dia, daripada bermula daripada dengki itu, dia boleh buat apa saja sampai pada pembunuhan berlaku. Atau mencita-cita akan turun bala ke atasnya. Kita tak suruh hilang nikmat, tapi suruh jatuh bala. Gerai aku tengok dia ni senang nampak kaya, biarlah terbakar rumah dia. Biar rumah dia kena rampak ke orang. Apa dia? Itu kereta dia. Mana kita nak hilang zawal nikmat, hilang nikmat daripada orang itu. Suruh aksiden kereta ke, suruh apa benda ke, yang pentingnya kita nak suruh orang itu jadi kena bala. Maka ini dia panggil orang dengki. Orang yang nak suruh orang ni hilang nikmat ataupun turun bala. Itu dengki. Satu dengki lagi yang tidak dianggap dengki, iaitulah dia panggil ghibtah. Apa dia ghibtah ni? Kita tengok orang tu kaya, kita nak kaya juga. Kita pun, dia usaha kuat, kita usaha juga. Dia kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5, kita 8 pagi sampai pukul 10 malam. Itu dia panggil. Tengok orang ni alim, kita nak alim juga. Dia mengaji 10 orang cikgu, kita 20 orang. Itu dia panggil munafasah, perlawanan. Tak apa. Yang tak bolehnya nak suruh hilang nikmat orang tu, ataupun nak suruh kena bala orang tu. Itu dia panggil dengki. Ghibtah ni macam dengki juga, tapi bukan dengki. Nak munafasah, nak orang panggil nak berlomba dengan orang ni. Hukum dengki ni apa hukumnya? Dan iaitu haram lagi dosa besar. Termasuk dalam perbuatan dosa besar. Dosa besar ni satu dosa yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala kecuali dengan bertaubat. Itu makna dosa besar. Apa makna dosa besar? Dosa besar ni satu kesalahan yang orang ni buat tak dapat diampunkan kecuali dengan dia bertaubat. Dosa kecil, alhamdulillah, ambil wudu, apa dosa? Semaya gugur dosa. Kan kita belajar dari kitab Muniatul Musalli. Bila orang itu salat, sujud, habis dosa-dosa dia berterabur jatuh habis. Itu dosa-dosa kecil. Dosa besar ni tidak gugur kecuali dengan bertaubat. Nak taubat tu lah berat ni. Tengok dalam kitab kita nanti. Bahkan adalah ia satu penyakit, dosa besar dengki ini satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Kalau penyakit hati itu banyak kategori,
Dengki ini yang terbesar sekali. Nombor 1. Dia panggil yang paling kanan sekali. Jadi dalam hadis ini dia kata apa? Di riwayat daripada Nabi SAW, di sabda Nabi SAW, iya al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Dia ambil sekat iyyakumul hasad. Jadi biasanya kalau lafaz hadis ini dia akan mari dia bermula dengan iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Artinya dengki itu memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Susah ke senang? Api nak pakai kayu api. Oi. Lagi banyak lagi happy dia tak? Lagi besar dia, lagi gemuk api tu. Pasal suka. Tengok ni. Dikehendaki dengan memakan di sini yakni membinasakan. Jadi setakat kayu api itu tutup kurungan, setakat itu tamatlah terjemahan hadis. Tengok nombor 2 di bawah. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mengikut kata Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya, dia kata hadis ini dhaif. Tulis kat tepi tu, rawah Abu Daud, sanadnya dhaif, lemah. Walaupun dia lemah di sini, tapi kita kena ingat banyak lagi hadis-hadis yang sahih tentang hasad ni. Jadi lemah ni bukan bermakna lemah segala-galanya, tak. Lemah sanad situ. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis ini tengok nombor 1 di bawah ditulis rawahul Bukhari wa Muslim an Anas. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Anas. Artinya jangan dengki, setengah kamu akan setengah. Jangan dengki. Dan jangan memutuskan rahim. Wala taqata'un. Jangan memutuskan rahim. Silaturrahim makna hubungnya rahim, kekeluargaan, jangan putus. Setengah kamu akan setengah. 2. Wala tabaghadu, dan jangan marah. 3. Tanda satu-satu. Jangan marah, setengah kamu akan setengah yang lain. Wala tadabaru, dan jangan membelakangkan, setengah kamu akan setengah. Bila jumpa, pusing belakang, tak mau tengok. Ini di antara larangan-larangan. Sampai setakat tu, setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan adalah kamu bersaudara, hei sekalian hamba Allah Taala. Jadi kunu ibadallahi ikhwana, ya hai hamba-hamba Allah, adalah kamu bersaudara. Jadi setakat hamba Allah Taala tu tutup kurungan setakat itu terjemahan hadis sampai situ. Hadis ini jelas tak jelas kepada kita? Hadis Abu Hurairah hadis Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kata dalam sini ditulis riwayat Muslim. Iyyakum wazzanni. Hadis ini dimulai dengan iyyakum wazzan. Aku beri peringatan kepada kamu daripada zan. Apa makna zan? Sangka tak baik pada orang. Fa inna zan akdzabul hadis. Karena zan, sangkaan itu adalah satu pendustaan dalam cerita kita. Wala tahassasu wala tajassasu, lepas tu baru sampai kepada hadis kita wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u. Itu semua larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al hasadu wal baghda'u. Tengok sini. Al-hadis nombor 2 di bawah tu. Rawahu Tirmizi wal Imam Ahmad an Zubair bin Al-Awwam.
Tulis di situ lah apa ni? Dabba ilaikum da'ul umam, ini kata ulama hadis ini hasan. Tanda di kitab di bawah tu, tanda letak kurangnya hasan. Jadi senang kita nak kuliah nanti, nak mengajar orang nanti, kita tahu darjah hadis ini sahihnya, hasannya. Kalau hadis Bukhari jangan tanya lagi sahih atau sahih. Cuma kita kena pastikan bahawa hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Selesai masalah. Jadi ada setengah sahabat-sahabat kita ni, bila dia tulis hadis Bukhari, dia tulis hadis ini sahih. Jadi nampak ulama-ulama zaman dulu, dia tak cerita dah. Bila sebut dalam Bukhari, dalam sahih dia tu, hadis sahih dah tu. Tak payah duduk sahih 2 kali. Cuma kalau Bukhari riwayat dalam kitab lain. Dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad. Dalam kitab lain-lain lagi, tarikh. Jadi tu kena teliti balik. Sebab dia tidak iltizam itu dengan masalah sahih atau sahih. Tapi dalam hadis sahih Bukhari, jangan tanya lagi. Jadi tengok artinya, arti hadis. Berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Dabba ilaikum. Mana telah merangkak masuk. Itu makna berjalan tu. Telah merangkak masuk ke dalam masyarakat kamu ini. Ke dalam kumpulan Islam ini. Da'ul umam. Penyakit-penyakit orang-orang dulu daripada kita. Orang mana? Orang Bani Israel, orang apa dulu. Telah merangkak masuk ke dalam umat ini. Apa dia penyakit orang dulu? Al-hasadu wal-baghdha. Tengok. Tanda situ. Penyakit orang dulu yang masuk ke dalam kumpulan kita ni, ke dalam umat yang akhir ni, al-hasadu, dengki, wal-baghdha, dan sangat benci. Suka benci kepada orang. Lepas pada benci, tutup kurungan. Setakat tu dia punya terjemahan hadis berakhir di situ. Jadi hadis ni kita tahu dah riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad, sanadnya hasan. Kalau hasan tu kita fahamlah bahawa dia ni darjah yang kedua. Lepas pada sahih dia panggil hasan. Lepas pada hasan tu barulah nak pergi ke dhaif. Lepas pada dhaif tu tingkat yang seterusnya dia panggil dhaifun jiddan, lemah sangat. Lepas pada jiddan tu maudhu', mana hadis palsu ataupun la aslalahu, hadis yang tidak ada sumber yang boleh dikesan. Itu dia panggil kategori-kategori hadis yang kita kena tahu. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini Nabi mengatakan wal baghdha'u hiyal haliqatu. Penyakit ni dengki dengan benci kepada orang ni al-haliqah, iaitulah pencukur. Alat cukur, haliqah. Kata Nabi, la aqulu tahliqus sya'ar. Aku tak kata dia cukur rambut, cukur bulu. Cukur bulu tak apa, naik balik. Walakin tahliqud din. Penyakit ni dia akan cukur agama kamu. Berat tak berat? Kalau agama telah dicukur, tinggal apa lagi? Tak ada agama lah orang ni. Ini penyakit bahaya. Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi kata, demi diriku di tangan Allah, kamu tak akan masuk syurga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Tanda hadis. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu tak beriman sehingga kamu berkasih sayang di antara kita. Hari ini kita nak cari orang berkasih sayang kerana Allah. Payah. Payah tak payah? Payah. Berkasih sayang kerana cinta, kerana harta, ini ramai. Ini ramai orang berkasih sayang kerana harta. Kenapa baik dia tu? Dia kan ada ahli korporat. Dia kan ada pangkat. Jadi mudah. Orang mudah baik kerana ni. Afala unabbiukum bima yusabbitu zakum lakum. Jadi Nabi tanya, nakkah tidak aku tunjuk pada kamu apakah benda yang boleh membawa kepada kasih sayang? Afsus salam bainakum, adalah kamu sebarkan salam di antara kamu. Bila kita jumpa, assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Barulah kita jadi kasih sayang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini panjang. Jadi kata Syekh, dikehendaki dengan berjalan di sini, mana berjalan penyakit ni mari masuk dalam kumpulan kita ni dengan makna melarat dan berjangkit. Penyakit itu sudah melarat masuk, sudah berjangkit ke dalam umat ini, akan berlaku orang-orang yang dengki dan orang-orang yang benci kepada orang, marah dengki pada orang. Itu dia panggil. Ini hari ni boleh katakan memang teruk lah suasana hari ni. Teruk tak teruk? Teruk. Semua orang duduk balas sama kita.
Dan bermula sebab bagi dengki itu, tanda di tepi kitab kita, sebab dengki ini apa sebab dia, apa puncanya, kita nak tahu sebab kita nak buang penyakit ni. Ada kalanya takabur. Sebab dia takabur, dia tengok orang lain lebih hebat pada dia, dia mesti dengki pada orang. Sebab dia. Dan ada kalanya berseteru, dia bermusuh dengan orang. Ada kala dia seru, maknanya dia bermusuh dengan orang. Dan ada kalanya benci nafsu, maknanya tak selera, tak selain dengan nafsu dia. Kerana kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Itu dia panggil berpunca-punca orang-orang ni, bermulanya sebabnya jadi dengki, takabur, seteru dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billah. Macam-macam penyakit. Dan tiada haram oleh ghibtah. Tanda di kitab. Tiada haram oleh ghibtah. Letak baris, ghim baris bawah. Ghibtah. Apa dia ghibtah? Letak tanda di tepi tu baru kita boleh cari nanti. Apa makna ghibtah? Tengok Tuan Syah kita kata, dan iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Jadi kita bercita-cita nak dapat orang macam itu juga. Kita tengok orang ni kaya, kita pun nak jadi kaya sama dia juga. Tapi kena ingat, dia kaya dengan halal, kita jangan nak kaya dengan haram. Satu. Kita tengok orang ni pangkat tinggi, kita nak pangkat tinggi macam dia juga. Mana kita berusaha, baca banyak, buat kerja rajin. Kita tengok orang ni alim, ada ilmu, kita pun nak macam dia juga. Kena belajar sungguh-sungguh. Itu dia panggil ghibtah. Ghibtah ni nampak macam dengki, tapi bukan dengki. Nak munafasah, nak ambil macam dia juga. Itu dimaksud ghibtah. Dan harus bahawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka yang minta tolong ia atas mengerjakan maksiat dengan nikmat itu. Allahu Akbar. Kalau orang ni ada nikmat, dengan sebab nikmat ni dia buat maksiat, maka boleh kita minta supaya hilang nikmat daripada dia. Contohnya orang ni dapat pangkat besar. Dengan sebab pangkat besar dia telah meluluskan benda-benda yang haram. Dia duk anjur pesta maksiat, apa benda yang dia buat. Dengan sebab kuasa dia, maka boleh kita minta supaya hilang kuasa orang ni. Mudah-mudahan maksiat akan terhapus. Itu dia panggil, kena tanda di tepi kitab kita tu, perkara-perkara yang boleh kita minta supaya hilang nikmat daripada orang tu, kerana dengan nikmat dia guna salah guna, buat maksiat, buat kemungkaran, lawan Allah, lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat. Itu kita bukan benci ke nikmat dia senang, dia ada pangkat, tidak. Tetapi engkau kasih akan hilang maksiat. Yang kita naknya maksiat tidak ada, tapi oleh kerana maksiat duduk di tangan dia berkuasa, maka kena hilang kuasa dululah. Bermula alamatnya. Alamat kita tidak dengki, nak hilang nikmat dak, nak hilang maksiatnya, apa alamatnya? Bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat, nascaya tiada kasih engkau akan hilang nikmat padanya. Allahu Akbar. Berat tak berat cerita ni? Berat. Maknanya kalau orang ni buat maksiat, sebab apa dia boleh buat maksiat, boleh anjur maksiat ni? Sebab dia ada kuasa, dia ada harta, dia ada pangkat. Maka kalau kita rasa nak suruh hilang pangkat orang ni, tidak jadi masalah. Kerana kita bukan nak hilang pangkat, nak hilang maksiat. Jadi bila hilang maksiat, bawalah benci dia, cukup. Jangan pula bila hilang maksiat pun, tak apalah oleh kerana dia dulu pernah hancur. Jangan. Kita kena berhenti setakat tu ya. Setakat benda yang dibenarkan dalam darurat, maka kita kena berhenti apabila hilang darurat itu. Macam orang tak ada makanan, tiba-tiba dia jumpa rusa mapuh, rusa mati, tak ada orang mati, bukan kena sembelih. Dia kata oleh kerana kita darurat, tak ada makanan, maka kita panggil rusa. Lepas panggil buat sup pula, lepas buat sup buat tom yam pula contohnya. Ini bukan mentak darah dah, ni bukan makan dak ni. Jadi setakat dia boleh ambil, setakat nak hilangkan lapar, yang kelaparan itu, mudah-mudahan dengan dia kenyang ni dia boleh pergi ke depan lagi, pergi cari jalan nak keluar daripada tempat itu, nak cari rezeki yang halal. Itu yang panggil benda darurat. Jadi kalau kita dibenarkan supaya hilang nikmat orang ni untuk menghilangkan maksiat, maka bila hilang maksiat, stop setakat tu. Jangan duduk tekan lagi.
Allahu Akbar. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki tiada ada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal. Tanda kat situ dia panggil formula ramuan bagaimana nak hilangkan penyakit besar ni, penyakit dengki, nak hilang macam mana ni. Syekh ni kita kata kita kena campur ilmu dengan amal. Seperti ma'jun. Ma'jun ni ubat ni. Ubat ni bila kita buat ma'jun ubat, kan dia campur macam-macam. Letak minyak lagi, letak ubat tu lagi, letak akar kayu lagi, letak tukar ali lagi, tukar musa, segala tukar masuk belakang. Nak suruh gagah ni. Kan ma'jun tu campur habis. Segala minyak dia buh belakang. Minyak zaitun lagi, habbatus sauda lagi. Jangan buh minyak petrol sudah. Pakai mati teguh orang, minyak petrol. Itu dia panggil ma'jun, kena campur. Jadi kita kena campur ilmu dengan amal. Sebab apa dia kata ni? Tengok di sini. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengkinya itu memberi mudarat akan dirinya sendiri. Dengki memberi mudarat kepada dia. Ilmu kata. Dan tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia. Dan tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia. Bahkan memberi manfaat ia akan dia. Betul. Kalau kita dengki kepada orang, dengki itu beri manfaat kepada kita ke beri mudarat? Kata sikit. Mudarat kepada kita, manfaat kepada orang yang didengki. Sebab apa? Sebab kita boleh dosa, dia boleh pahala. Kita duk cerita dia. Kita duk kutuk dia, kita duk hina dia contohnya. Itu dia panggil manfaat dapat kepada dia. Adapun tengok, Syekh kita hurai di sini. Adapun bahawasanya dengki itu memberi mudarat ia akan orang yang dengki, si pendengki itu. Kerana apa? Maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya seperti yang tersebut pada hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi dia kata apa? Hadis itu walaupun lemah, dhaif, tapi disokong oleh hadis-hadis yang lain. Api dengki ni makan kebajikan kita seperti api makan kayu api. Itu dia panggil. Tambahan lagi, menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Subhanahu wa taala akan orang yang dengki itu. Kerana murka ia akan qada Allah taala. Tengok. Sebab apa Allah taala murka kepada orang yang dengki? Sebab orang si pendengki ini dia tak terima qada Allah taala. Macam mana orang itu boleh kaya? Macam mana orang itu boleh pangkat tinggi? Sebab takdir Tuhan. Allah taala beri kepada dia. Tiba-tiba kita duduk dengki, sakit hati. Jadi orang ini tak terima takdir Tuhan. Kerana murka ia akan qada Allah taala. Dan kikir ia. Apa makna kikir? Bakhil. Di mana kikir, di mana bakhil? Bahasa Kelantan kata kupik. Kupik ataupun kikir. Bakhil. Ia dengan nikmat Allah taala yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya atas hambanya ini. Jadi atas hambanya Allah taala peluas rezeki pada orang ini. Kita duk deki dengan orang itu. Itu dia panggil kita bakhil dengan rahmat Allah taala yang luas, nikmat Allah yang luas. Ini mudarat pada agamanya. Itu mudarat pada agamanya sebab sanilah hilang dosa kita dapat, kita mendapat kemurkaan Allah, kita bakhil kepada nikmat Allah. Itu mudarat pada agama. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia dalam duka cita yang berpanjangan. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat. Allahu Akbar. Betul ke tak betul? Orang yang duka cita dari sudut dunianya, orang yang si pendengki ni, dia akan duka cita sama hidup. Hidup dia bila tengoknya kawan itu senang, Allah dia ni. Bila tengoknya orang itu nampak sihat, Allah. Jadi hati itu sakit, jiwa tak tenang. Itu penyakit orang dengki pada orang. Jadi pasal itulah kita kena hapuskan sifat ni. Kita kena berlapang dada. Rezeki Allah Ta'ala beri kepada orang, alhamdulillah dia boleh banyak, aku boleh sikit. Tapi taklah kita lapar juga. Itu dia kedudukannya.
Itu dari sudut apa dia tadi? Manfaat. Adapun bahawasanya dengki memberi manfaat ia akan seterunya, yang dengki ia akan dia. Jadi dengki ini memberi mudarat kepada pendengki, memberi manfaat kepada seterunya. Dan tiada memberi mudarat ia akan dia, maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu. Orang yang kita dengki kepada dia itu tak hilang nikmat. Duduk situ dia berkaya, kita duduk dengki, duduk sakit hati kita seorang. Bahkan digandakan akan kebajikannya, kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Bila orang dengki kepada kita, kita tak lawan, kita senyap, kita sabar, pahala dia dapat kepada kita. Pendeknya, orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu. Jadi kerja dia duk capok batu ke seteru dia, lontar sana sini, pekun batu. Maka tiada kena seterunya. Dia lontar kuat sangat, bagi seteru dia sembunyi di sebalik pokok. Apa jadi? Batu lontaran dia tu kena ke pokok kayu, kena ke dinding, dia pantul balik, pusing balik batu tu, dan kembali batu itu kepada matanya, maka membutakan ia akan dia. Jelas ke tak jelas kita ni? Jadi ini dia panggil ubat yang pertama yang kita nak faham. Nak hilangkan penyakit dengki, yang pertama kena ada ilmu. Jadi ilmunya apa dia? Kita simpul sekali lagi. Nak suruh betul-betul kita jelas faham masalah ni. Yang pertama sekali, kita kena tahu bahawa dengki ini memberi mudarat kepada kita, manfaat kepada orang yang didengki. Itu kita kena tahu dari sudut ilmunya. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Adapun ubat bangsa amal. Yang tadi pemula ubat ilmu. Yang kedua dari sudut amal pula, bagaimana kita nak hilangkan penyakit ini? Maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki, dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu. Kita tengok dari segi hukumnya, haram. Maka menyalahi ia akan keduanya. Tengok masalah ni, kita lawannya. Dan mengerja ia akan lawan bagi keduanya, maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Jadi bila kita tengok Allah, aku ni dengki orang ni baik, kita puji dia. Puji sungguh lah, jangan puji cara ikhlas, jangan puji duk perli. Dia tu memang kaya, moga habis projeknya bedah dia belaka. Itu bukan puji. Puji kau lah gitu. Orang tak panggil puji lah gitu. Dia tu kaya sungguh, dia tak tahu belaka, dia tu halal, apa haram, apa dia tu. Puji macam tu. Ni orang panggil makan tekak ni lagu ni nak. Lipat tekak ni, tidak puji lah gitu. Jadi nak, kalau kita puji, alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kepada dia. Dia pun alhamdulillah ahli masjid, duit derma sampai selalu. Jadi itu baru puji sungguh. Tapi kalau puji kak kok belakang, itu bukan puji dah tu. Orang panggil lipat tekak. Dan menzahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya, dan merendah diri ia baginya, dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya. Kita pergi bersahabat dengan dia pula. Orang dia ni tak biasanya orang dengki ni dia tak akan kawan dengan orang dia dengki. Tengok kawan itu mari dia akan lari ikut ni. Tengok kawan itu duduk kedai ni dia akan minum air kedai kopi sebelah. Sebab nak cerita tu. Tengok tu orang kaya tu. Sombong tu. Tu dia. Penyakit ni lah dia. Jadi kita bila kita dengki pada orang, kita kena buat baik dengan dia. Kita puji dia. Kena jadi kawan dengan dia, dan hilang daripadanya oleh dengki itu, dan lepas dia daripada dosanya dan seksanya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tengok surah Fussilat nombor 1 di bawah. Surah Fussilat ayat 34. Artinya tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok. Jadi kalau orang buat tak baik pada kita, kita tolak dengan cara baik. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan, permusuhan, seolah-olah kawan yang hampir. Lepas pada hampir, tutup kurungan, pada setakat tu terjemahan ayat Quran. Ini ubat yang disebut oleh
oleh Syekh kita ni rahimahullah taala, saya sangat setuju. Satu ceritalah pengalaman kita sendiri. Anak lah, Abu Anas ni. Walaupun kita ni mengambil pendekatan tak nak cerita orang. Dalam kuliah kita ke dalam ceramah ke, anak pelajar-pelajar kita kena tahu. Kita jangan cerita orang, jangan maki orang, jangan duduk kutuk orang dalam pengajaran kita, dalam kita buat apa tak sah. Semalam kita jumpa dengan seorang pegawai Malaysia yang berkhidmat di salah sebuah negara Eropah. Dia balik mari ke Malaysia, dia nak jumpa dengan anak. Jadi jumpa di satu tempat di Kuala Lumpur. Satu soalan yang dia tanya yang kita rasa terkejut juga lah. Dia kata, Ustaz tahu ke tidak kenapa saya minat nak jumpa dengan Ustaz? Hebat juga kita. Ni orang laki-laki ni, jangan salah faham. Bukan orang perempuan. Namanya cek mana pula ni tu. Dia kata, Ustaz, saya baca dalam internet ada seorang ni duk kutuk ke saya. Kutuk Abu Anas. Dia kata, Ustaz ni macam ni, macam-macam lah. Saya pun tak nak sebut sini lah. Kita bukan nak puji kita. Tapi nak ceritanya, orang dengki ni. Jadi bila orang ni kutuk dalam internet ni terbuka dia, kita nak kata apa kita kata ya. Boleh. Allah Ta'ala tahu. Malaikat tulis. Ingat baik-baik. Kita boleh kata apa tapi dosanya ada. Jadi bila dia baca orang ni duk kutuk Abu Anas ni teruk sangat. Macam-macam lah dia kata. Kita ucap terima kasih lah kepada orang tu kerana beri pahala kepada saya. Yang menyebabkan saya cari nama ni, dia cari nama saya dalam internet, dia jumpa. Bila dia jumpa, dia dengar rakaman yang kita mengajar, yang kita rakam ni. Dia dengar rakaman ni, dia kata bila dia dengar, dia baca apa yang kita tulis dalam apa ni, yang ana tulis dalam blog website Abu Anas Madani tu. Dia kata nampaknya bercanggah apa yang ditulis oleh orang tu dengan yang dia tengok secara realitinya. Apa yang ana mengajar, apa yang kita tak ada pun dia kata ustaz kutuk-kutuk orang, tak ada. Tak ada apa ustaz. Jadi yang menyebabkan dia telah belajar beberapa siri yang banyak. Kuliah-kuliah kita dia ikut perkembangan. Setengah masa dia telefon daripada Eropah telefon. Nak tanya ada benda dia tak faham waktu dia dengar dalam internet. Tengok orang ni. Jadi dia kata hasil daripada orang kutuk ustaz, saya cari ustaz. Dan hari ni saya nak jumpa ustaz sendiri secara peribadi. Dia pun cerita pengalaman dia, kenapa dia kena. Jadi kita tak kena. Tak kena, tidak ada hubungan keluarga, tak ada hubungan sahabat. Hubungan agama ni. Jadi inilah bila orang dengki, dia lontar tak kenal kita, balik muka dia sendiri. Orang yang dineki tu menjadi orang lain pula tolong ambil manfaat daripada ilmu yang kita mengajar. InsyaAllah tak apa. Pelajar-pelajar kena ingat. Kita bila orang kutuk kita, jangan balas balik kutuk. Bila orang kata huduh pada kita, biarkan. Sebab semua yang dia kata, sama ada dia tulis dalam internet, dia photostat kertas sebar di mana-mana tempat, dia tulis dalam majalah dan surat khabar, semua pahala boleh kepada kita. Tak apa, tidak jadi masalah. Ini orang dengki, Allah Ta'ala akan tunjuk satu hari apa dia akan jadi. Kita serah ke Allah Ta'ala. Kita tak usah doa, ya Rabbi tunjuk aku orang dengki ni, biarnya mampu bayar tanah. Tak ingat, jangan kata apa-apa. Kita bila lagi orang kata jahat, tak baik kepada kita, kita muhasabah diri kita. Aku tak baik sungguh kan. Bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah. Jadi kesannya, tengok. Peristiwa ni kita jangan rasa susah hati. Orang nak kata kepada kita, biarnya kata. Nabi SAW, orang kata gila, majnun, macam-macam lagi, ahli sihir. Jadi kalau kita ni orang kata, ya. Nah, yang pentingnya dakwah kita insya-Allah bergerak, berjalan sampai orang boleh kena pula melalui fitnah yang dibuat. Biarkanlah. Imam Ahmad, seorang tokoh yang hebat dalam dunia Islam ni. Imam Ahmad ni ada seorang orang ni alim juga tapi bermusuh dengan Imam Ahmad. Kerja dianya kutuk Imam Ahmad. Satu hari Imam Ahmad ni tengok anak-anak murid dia mari, anak pelajar-pelajar mari daripada satu tempat. Dia kata, kamu mari daripada mana? Dia kata, saya pergi belajar dengan syekh, tok guru tu, ustaz tu. Imam Ahmad kata, apa? Kamu belajarlah dengan dia. Kamu tulis apa yang dia ajar. Kamu dhabit apa yang dia kata. Pelajar-pelajar tercengang, terkejut. Dia kata, Imam, kenapa tuan cakap macam ni?
Orang tu selalu je kutuk Tuan Syekh Imam Ahmad. Boleh Tuan Syekh kata pergi belajar dengan dia. Dia kutuk Imam. Imam Ahmad kata apa? Dengar ni kata-kata Imam Ahmad yang menyejukkan hati kita. Imam Ahmad kata, aku nak buat macam mana? Allah Ta'ala balakan ustaz tu dengan kerja dia cerca aku. Aku boleh pahala, dia boleh dosa. Tuhan bala dah dia. Jadi biarlah orang duk kutuk kita. Mengajar di masjid, mengajar di surau, mengajar di balasah. Kerja dia Abu Anah duk kutuk. Mengajar kat orang tak reti kapur. Tak apa kerjaan yang duk kutuk orang ni. Berapa benda bolehnya? Ni bolehnya boleh dosa. Biarlah dia tolong beri pahala kepada kita. Kita kebetulan kita sendiri pun malah ibadat. Allah Ta'ala nak naik darjat tu, dia berilah bala-bala macam ni. Wallahu ta'ala. Cerita pengalaman tu. Bukan masuk dalam bab kita ni sebenarnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Memang kita suka sahabat kita senang, tapi kalau musuh kita senang, sakit hati. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Kita tak mau kawan kita susah, adik-beradik kita, keluarga kita tak mau. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Bahkan kalau kita dengar musuh kita ni mati, keluarga dia mati, tak nak kata innalillah pun setengah orang. Dia kata alhamdulillah pun ada. Ingat satu peristiwa dulu. Bila orang bagi tahu kepada seorang ni kawan tu mati, alhamdulillah dia kata. Orang lain bila mati kata innalillah wa inna ilaihi, dia kata alhamdulillah. Mana punyalah jauhnya dia punya kedudukan. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Baik. Sepatutnya kita sama je. Musuh dengan kawan sama. Tapi hati kita ni tak bersih, yang menyebabkan kita tak boleh nak menyamakan kawan dengan musuh. Mesti dah kawan kita suka dia senang, musuh mesti kita sakit hati kalau dia senang. Maka Syekh kita kata, hendaklah engkau lakukan dua perkara untuk menyelesaikan masalah ni. Memang cantiklah apa yang diajar kepada kita ni, cantik. Kerana kita tahu naluri manusia ni itu dia. Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, yang kita boleh pilih buat sendiri. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya seperti yang telah terdahulu ini. Yang terdahulu inilah makna sabda Nabi SAW yang disebut tadi, al-da'ul dabba alaikum da'ul umam. Maknanya penyakit-penyakit umat telah masuk dalam diri kita kena buat. Jadi ada riwayat lain dalam hadis ini. Hadis yang tengok di sini dia tulis salasun. Hadis salasun ni tak ada pula dalam kitab kita ni, takhrij boleh jadi pencetak ni tak jumpa cari hadis. Kita baca dulu hadis ni diriwayatkan. Hadis ni diriwayatkan daripada Nabi SAW. Jangan tulis sabda, tulis diriwayatkan. Bila disebut diriwayat, kita fahamlah kaedah yang telah diletak oleh ulama-ulama hadis. Kalau hadis sahih dia kata qala Rasulullah. Kalau hadis dhaif dia kata ruwiya anin Nabi. Diriwayatkan. Jadi kita guna perkataan diriwayatkan daripada Nabi SAW. Salasun lam taslam minha hadhil ummatu al-hasadu wadh-dhannu wat-tiyaratu. Ala unabbiukum bil makhraji minha. Idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Artinya, bermula tiga perkara tiada sejahtera, maknanya tidak selamat, tak terlepas daripadanya oleh umat ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak terlepas daripada tiga perkara ini. Yang pertama, dengki. Akan ada orang dengki. Yang kedua, zon, jahat sangka buruk pada orang. Kita ni suka sangat, apa benda pun duk sangka buruk pada orang. Orang ni. Dan yang ketiga, bercanding. Apa dia bercanding tu? Siapa dia tahu bercanding ni boleh bagi hadiah. Apa dia canding? Mana orang lama-lama nak versi 80 tahun 70 tahun ni tak ingat bercanding ni apa dia. Bercanding ni dia panggil tiarah. Tiarah ni bersangka ambil sempena tak baik dengan burung-burung. Cending. Bercending. Kena baca bahasa Kelantan kata bercending. Bercending ni. Kalau orang Melayu
bercending. Apa lagi? Kurung. Yang tulis kat situ, bercanding ni, makna dianya mengambil sempena tak baik dengan burung-burung, dengan ular, dengan apa benda lah, benda-benda ni. Ambil, dia panggil menganggap sial. Wah, satu lagi, bercending ni maknanya sialan. Jadi apa dia sialan ni? Tengok dalam terjemahan seterusnya. Jadi diriwayatkan, dia kata, adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar? Jadi 3 penyakit ni ada. Apa dia penyakit? Dengki, zan dan tiarah. Mengambil sialan dengan benda-benda ni. Jadi nak ke tidak aku tunjuk pada kamu makhraj, exit dia, macam mana nak keluar daripada 3 perkara ni. Yang sahabat-sahabat kata, naklah wahai Rasulullah. Jadi katanya sini, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan. Jadi kalau kita rasa hasad ni, kita deki pada orang ni, duduk dia. Orang panggil biar jalan ni, jangan keluar daripada mulut. Jangan kita tahqiqkan. Jadi kalau kita duduk tunjuk kita ni dengki lah, itu mana ikut perasaan itu. Artinya, jangan engkau kerjakan apa yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskannya dengan sangka itu, dan daripada mengerjakan apa yang dituntutnya itu. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Dengki, jangan ikut perasaan. Lebih pada itu lagi. Artinya, jika mendapat engkau dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Jadi bila kita dengki, jangan ikut perasaan. Bila kita zan, dan apabila engkau zan, sangka jahat, sangka tak baik pada orang, jangan kita, sana dia kata, fala tabghi, jangan melampau. Kita sangka orang ni tak baik, tapi janganlah kita duduk kutuk dia siang malam. Ni tak, bila kita sangka orang tak baik, kita duduk tunjuk orang tu. Saya rasalah orang ni memang jahat sungguh ni. Selalu dia berjalan malam-malam. Apa dia buat ni? Kita tahu dia buat apa boleh jadi dia berjalan tu. Apa benda? Selalu je dia pergi kawasan ni. Kawasan ni kawasan. Jadi sangkaan-sangkaan yang tak baik begini. Kalau kita nak lepas ke dia, fala tabghi, jangan ikut. Dan apabila kita, dan jangan engkau canding saat ni, menganggap siang, cending. Mana pakon dasar ni? Dan apabila bercending, menganggap sial pada satu, maka engkau lalu olehmu kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh jahiliah. Bila kita rasa, kan kita dengar cerita orang tua, kalau kita lalu ni ada burung terbang kat ni, tak boleh pergi. Kita lalu tengok burung terbang, ada orang tua kata jangan pergi, burung tak baik, kita terus pergi. Maka kita dah lawan tiarah, lawan anggapan sial yang telah dipakai oleh jahiliah. Jadi kita jangan ikut jahiliah, kita ikut Islam. Satu. Sesat tak masalah kita ni? Sesat lah. Menceritakan hadis ini, jadi muhakkik dianya tak tahrikkan, sebab syekh kita ni telah bawa dah cerita ni. Lepas pada jahiliah tu tutup kurungan. Setakat tu terjemahan hadis, berhenti setakat tu. Sekali dengan huraiannya sekali. Menceritakan maknanya meriwayatkan, mentahrikkan akan hadis ini oleh Al-Hafiz Abdurrahman bin Umar Al-Asfahani. Nama dia Abdurrahman bin Umar Al-Asfahani ini terkenal dengan nama Rustuh. Kamu baca dengar je lah. Namanya Rustuh. Abdurrahman bin Umar Al-Asfahani, nama dia Rustuh. Dalam kitabnya Al-Iman. Dia punya satu kitab, nama kitab Al-Iman. Daripada Al-Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Syekh kita ni bagus, dia ambil sini. Hadis mursal itu maksudnya apa? Artinya mengangkat akan dia oleh tabi'in kepada Nabi SAW. Jadi tabi'in kata, qala Rasulullah. Sepatutnya dia ada sahabat tengah tu. Oleh kerana tak ada sahabat, Hasan Basri kata. Jadi pasal itulah ulama-ulama hadis kata hadis ini mursal, maknanya tidak hadir daripada Nabi, tidak diangkat kepada Nabi oleh sahabat, diangkat oleh tabi'in. Jadi kebanyakan ulamanya hadis ini telah dibawa oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir. Al-Jami'us Shaghir, sanad dianya dhaif.
Tulis itu. Hadis ini diriwayat oleh Abdul Rahman bin Umar Al-Asfahani Rustuh, dan telah dalam kitabnya Al-Iman telah dinukil oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, dan sanadnya dhaif. Tulis, sanad dia dhaif, dan dia pun hadis mursal. Jadi panjanglah kalau kita nak tengok huraya-huraya imam dalam kitab ni. Terus lagi kita pergi kepada kita, itu yang pertama. Kalau kita dengki pada orang yang pertama, jangan kita ikut perasaan. Jangan kita luahkan. Yang kedua, ubat yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Kita kekal diri kita, aku tak suka orang lain hilang nikmat. Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, itu rezeki dia. Maka apabila menyertai oleh benci engkau, yang menyebabkan oleh agama, dengan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan dia oleh tabiat, nascaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Jadi kalau kita rasa nak suruh hilang juga nikmat orang ni sebab dia buat maksiat sangat, maka itu dia panggil dari sudut agama. Mana kita letak aku benci ni bukan kerana dengki nak jadi kaya macam dia, tak. Dengki dari sudut agama sebab orang ni salah guna harta dia ni buat maksiat, salah guna pangkat dia ni buat maksiat. Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Kita nak ubah tabiat bukan senang. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, melainkan mereka yang putus pendidikannya daripada makhluk. Jadi kalau kita ni hebat sangat dah, tak terakak dengan makhluk, barulah kita boleh hilang tabiat, perasaan-perasaan yang tak baik ni. Ini perlu pada mujahadah, bukan satu barang yang senang. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka. Sudah. Kita yakin akan bahawasanya orang yang punya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka atau ada ia isi syurga. Jadi orang ni tengok, mungkin dia pergi ke syurga, mungkin dia pergi ke neraka. Kalau dia baik, dia pergi syurga. Maka jika ada ia isi api neraka, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Kalau orang ni kaya atas dunia, tapi dia neraka pada Allah Ta'ala, dia akan pergi ke neraka. Biarlah nikmat tu sekejap aja. Lepas tu dia jumpalah apa yang dia nak. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Sudah. Kalau orang ni ahli syurga, tak ada jadi masalah juga. Sebab nikmat ada atas dunia ni nak banding dengan nikmat syurga, boleh banding? Tak boleh banding. Setara mana hebatnya kita, setara mana cantiknya kita. Kita berdeki sebab isteri orang ni comel contoh. Kita ingatlah, cantik tak cantik atas dunia ni, alah. Tai hidung ada, apa tak ada? Ada. Tai mata? Ada. Porah situ ya juga. Tapi, orang ni kalau masuk dalam syurga, jumpa bidadari, hak ni lekeh belakang. Sebab isteri dia pun comel semula, dia jadi masuk syurga. Jadi, ini semua, dari segi psikologinya, akan menghilangkan perasaan dengki kita kepada orang. Allahu Akbar. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya. Jadi kita tak situlah. Orang ni orang baik, maka dia kasih Allah. Dan kasih ia bahawa nyata bekas nikmat kekasihnya itu atas sekalian hambanya. Ini dia ambil sini terjemahan satu hadis. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ni apabila dia beri nikmat kepada hambanya, dia suka tengok kesan daripada nikmat itu. Allah Ta'ala beri pada kita nikmat, senang. Tuhan nak tengok mana nikmatmu. Jadi bila kita senang, kita tunjuk pada orang, bukan tunjuk nak bangga tak. Aku ni senang, kamu susah. Ambil, aku bantu kamu. Itu dipanggil nikmat senang. Jadi kita tengok, kita ada nikmat ilmu, kita tahu kawan-kawan kita ada ilmu, kita ajar dia. Mari aku ajar kamu. Itu dia panggil tunjuk nikmat Allah Ta'ala beri. Tuhan bila dia beri nikmat pada kita, dia suka tengok nikmat. Jadi kalau kita bagat, Allah Ta'ala bagi nikmat harta, tiba-tiba kita naik kereta buruk, itu nak cabut kokeh-kokeh, jalan berbunyi. Kenapa ni? Zuhud. Nikmat banyak. Tu bukan zuhud, kupit nama dia. Lain kupit dengan zuhud ni. Zuhud. Tapi harta duk cari, patut zuhud. Apa benda lagu ni? Jadi kita kena faham secara jelas bahawa Allah Ta'ala bila dia beri nikmat pada hamba dia, dia suka tengok nikmat, kesan daripada nikmat hamba-hambanya itu. Tamatlah perbincangan kita pada kali ini. Bab yang keempat tentang dengki. InsyaAllah Ta'ala
kita akan sambung dalam bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih harta. Menyatakan bakhil dan terlalu tamak kasih pada harta. InsyaAllah ta'ala itu perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.